Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today kita masuk satu lagi subtopik baru, fertilization and pregnancy. Fertilization means persenyawaan, pregnancy means mengandung. So cikgu harap Bima Mushi cikgu berada dalam keadaan yang sihat. Buka minda, pastikan kita bersedia. Depan kamu mesti ada buku teks dan juga kamu fahamkan dan hadamkan penerangan cikgu. Fertilization and pregnancy in this subtopic. After this class, students is able to communicate about the process of fertilization and the implantation of embryo. Jadi semua anak murid cikgu lepas habis kelas ni perlu faham, boleh bercakap, boleh membicarakan tentang proses persenyawaan dan juga penempelan of embryo. Okey, boleh justify the importance and function of placenta and umbilical cord. Lepas ni semua dah tahu kepentingan placenta dan juga tali pusat. Okey. Seterusnya, describe the development of zygote into an embryo and subsequently into a fetus during pregnancy until birth. Okey, boleh menerangkan bagaimana perkembangan zygote menjadi embryo dan seterusnya berkembang menjadi fetus sewaktu ibu mengandung sampailah kepada waktu kelahiran. Okay, so guys, what happened after the fertilization between sperm and ovum? Before this, we know that sperm will fertilize, will penetrate the ovum. Okay, after the fertilization, the woman will get pregnant. Zygote will form and grow in the uterus until birth. Jadi apabila berlaku pertembungan di antara ovum dengan sperm, so seorang perempuan itu akan dikatakan mengandung. Jadi zygote akan terbentuk, berkembang dalam uterus sehinggalah proses kelahiran. Okay. Alright. So look at here, guys. Okay, look at here, class. Okay, process of fertilization and embryo implantation. Yeah. Okay. The implanted embryo will grow and become a fetus. Okay, implanted embryo. Okay, embryo yang menempel ni akan berkembang dan menjadi fetus that resemble a human baby. Okay, so dan akan berkembang menjadi baby lah dan akhirnya akan menjadi baby. Okay, this process known as pregnancy, proses mengandung. After approximately 38 weeks, the fetus will be born. Okay, inside, maksudnya dalam rahim ibu tu kita panggil fetus, keluar daripada rahim, so baru dia jadi baby. Yeah, class? Okay, look at here, anak-anak murid cikgu. Okay, sperm will swim into the vagina during copulation. Okay, sperm berenang through vagina, okay, during copulation, sewaktu persetubuhan. And then, if ovum is present in the fallopian tube, okay, if ovum is present in the fallopian tube, fertilization may occur. Sperm will fuse with ovum in the fallopian tube and form a zygote. Okay, so kalau ada ovum dekat sini, maka sperm akan fertilize di ovum and akan membentuk zygote. After fertilization, zygote will divide itself and become a ball of cell known as embryo. The embryo will be implanted on the uterine wall at the uterus. Okay, so setelah berlakunya fertilization, zygote akan membahagi menjadi berbola sel yang dikenali sebagai embryo. Okay, daripada zygote become embryo and then embryo akan implanted. This is embryo, implant at the wall of the uterus. Okay, boleh faham ya, class? Okay, juga harap kamu faham. Okay, next. Okay, the growth of zygote to embryo and fetus until birth. So look at your textbook. Okay, look at your textbook. Okay, and then cikgu nak kamu baca apa yang berlaku. Week 1,
sampailah akhirnya kepada week 38 to 40. Okay, right. Cikgu nak terangkan tentang week 38 to 40. Okay, okay. Week 38 to 40. Okay, daripada week yang pertama sehingga week 37, you read, okay, you fahamkan, okay, apa yang berlaku, ya. Okay, week 38 to 40 cikgu terang. Okay, minggu ke-38 hingga 40 ni fetus is formed completely. Okay, pada ketiga ini fetus dah terbentuk sepenuhnya. Dah nampak tangan, dah membentuk tangan, membentuk telinga, membentuk hidung yang sempurna. The fetus turn until the head is engaged at the cervix. Okay, so what happened to that fetus? Dia akan turn down. Nampak tak? This head, okay, head engaged at the cervix. Okay, this one, cervix. Okay, okay. So the muscle of the uterine lining will contract strongly. Okay, the amnion will burst and amniotic fluid will be released. Okay. So, yang ni nanti next subtopik cikgu akan terangkan pada kamu. Okay, amnion tu apa benda? Amniotic fluid ni dalam orang-orang kita panggil dia sebagai cecair ketuban. Cecair ketuban pecah keluar. Okay. So, fetus will be pushed out of the uterus through the vagina and then out of the body. Okay, amnion pecah, amniotic fluid, okay, dikeluarkan, will be released, and then fetus will be pushed out. Okay? Itu proses kelahiran kamu, cikgu, semualah yang bergelar, yang pernah bergelar baby, dan sekarang kita dah jadi orang, dah jadi remaja, dah jadi dewasa. Okay. So, seterusnya kelas. Okay. Kita tengok pula the importance, kepentingan and function. Okay, function of the placenta and the umbilical cord. Kepentingan dan juga fungsi placenta. Okay, dan juga umbilical cord. Dah dengar tak ni? Placenta dengan umbilical cord. Okay, placenta tu uri. Okay, umbilical cord ni tali pusat. Okay, so seterusnya, an embryo grow and develop into a fetus in a sac that is surrounded by a membrane known as amnion. Okay. Right, tengok kat sini. Okay. Embryo ni dia akan membesar dan berkembang menjadi fetus dalam satu kantung yang dikelilingi oleh satu membrane yang kita panggil sebagai amnion. This amnion contain fluid. Okay, this amnion contain fluid to protect the fetus. Okay, ada cecair dalam amnion tersebut untuk melindungi fetus. Right. How does a fetus obtain nutrient and oxygen inside the uterus? How does a fetus remove its waste? So, macam mana fetus berada dalam kantung amnion? Macam mana dia dapatkan nutrien, dapatkan oksigen? Okay, bagaimana dia keluarkan dia punya waste? Waste ni bahan buangan, ya, carbon dioxide. Okay, so macam mana dia buang? Okay, right. Okay, sign exploration. Okay, kamu tengok kat sini. Amniocentesis test is done to detect a few types of birth defects such as Down syndrome and muscle contraction. Okay, jadi maksudnya cecair ketuban ni boleh digunakan. Kita boleh buat amniocentesis. Okay, so kita boleh detect daripada cecair ketuban ni beberapa defect pada fetus, contohnya dia ada sindrom Down. Okay, so boleh detect awal. Alright, so kita tengok macam mana. Okay, this is what we call as a amnion, kantung, sac. Okay, di mana fetus berada dalam kantung amnion. So membrane that form a sac and contain fluid. Okay, ada fluid dalamnya, ada cecair. Okay, this one fetus embryo develop to form a
fetus, okay, berkembang besar, lengkap, komplit pada minggu 38 hingga 40. Amniotic fluid, kenapa ada amniotic fluid ataupun cecair ketuban ni? Act as a cushion, okay, penyerap to absorb concussion and protect the fetus from injury. So ada cecair ni, jadi kalau ibu berjalan, bergerak, berlari contoh dia, so dia protect the fetus. Okay, placenta. Oh, placenta ni made up of tissue from mother and embryo. Okay, uri. Okay, ini placenta. Okay, so place where exchange of oxygen and carbon dioxide, supply of nutrient and removal of waste material through mother blood and the fetus occur. Okay, so ini adalah tempat di mana berlakunya exchange of oxygen and gas carbon dioxide. Okay, berlaku pertukaran gas oksigen, gas karbon dioksida. Di sini juga berlakunya supply nutrien dan juga removal waste product. Okay. So, umbilical cord, tali pusat Okay, tali pusat, tube which connect the fetus to the placenta. Okay, there are blood vessels inside the tube to transport blood and from the fetus. Okay, maksud ini umbilical cord. Okay, ini yang menghubungkan antara fetus dengan placenta. So, dalam umbilical cord ada blood vessel, okay, untuk transport blood and to and from the fetus. Maksudnya untuk transport oksigen pergi kepada baby, and then selepas baby menggunakan oksigen tersebut, untuk dia akan mengeluarkan waste material, carbon dioxide, so ikut tali pusat juga dia keluar. Okay, so uterine wall, this one consists of muscular wall, the place where the embryo is implanted and developed. Okay, so yang ini ni cikgu boleh terangkan, tapi yang ingatnya kamulah. Kamu kena ingat, kena faham, kena tahu nama, kena tahu function. Right? Okay.